أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang berbahagia pengacara majlis yang diraikan pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau, tuan guru, para ustaz, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dapat untuk sama-sama kita hidupkan Ramadan ini untuk malam yang ke-9 pada malam ini. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan segala amalan kita ini sehingga ke saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama kita juga mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga akhir Ramadan untuk kita terus melaksanakan amal soleh, amal ibadat dan sebagainya. Dan kita tak mahu kita masuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sifatkan. Ada di sana manusia yang waktu atas dunia dia lalai, dia lupa, tak nak beramal soleh. Maka dia bila bertemu dengan Allah, mula dia minta nak kembali ke dunia. Qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia. Aku nak melakukan amal soleh di atas apa yang aku abaikan di atas dunia dah. Ini penyesalan yang Allah Ta'ala sebut di hari akhirat. Disebut oleh para masyayikh, para ulama, kita yang hidup ini kadang-kadang tak menghargai mana Ramadan, tetapi mereka yang mendahului kita bertemu dengan Allah, mereka sangat-sangat berkeinginan untuk balik semula bertemu Ramadan untuk melakukan amal soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya berkenaan dengan hakikat kehidupan orang yang beriman ataupun hakikat kehidupan seorang mukmin. Begitulah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita boleh belajar dalam Al-Quranul Karim ayat daripada ayat yang ke-14 daripada Suratul Hujurat. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Yang membawa maksud berkata orang-orang A'rab. A'rab ini merujuk kepada orang-orang pedalaman. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Amanna, kami beriman. Ya, kami pun beriman juga wahai Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat, saya tak ingat selepas peperangan apa tak ingat. Jadi mereka ini antara yang datang bertemu untuk juga meminta habuan daripada harta rampasan perang. Mereka mengaku kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi supaya beritahu kepada mereka, qul lam tu'minu, beritahu wahai Muhammad bahawa kamu tak beriman lagi, walakin qulu aslam,
akan tetapi kamu kena beritahu kami ni Islam. Nak sebutnya Islam tak sama dengan beriman. Maknanya beriman tu lagi tinggi kedudukannya daripada Islam. Kita pakai sekali arus sama je belakang kan. Islam beriman sama je, tak ada beza. So, kita kira nak mudah. Tetapi bila diteliti dari sudut hukum, dari sudut syarat dan sebagainya, Islam tidak sama dengan beriman. Kerana beriman dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dia punya, kalau bahasa orang hari ini, KPI pun, KPI dia lagi tinggi. Nak jadi orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Macam mana keadaan dia bila mengucap 2 kalimah syahadah dia masuk Islam. Tapi bila nak jadi beriman, dia ada lagi tahap yang lebih tinggi, yang mesti dia laksanakan sesuai dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena faham bahawa Islam tak sama dengan Muslim. Orang Islam tak sama dengan orang beriman. Syekh Qaradawi pun dia sebut, kata dia seramai-ramai orang Islam yang ada atas muka dunia ini, tidak ramai yang Islam yang mukmin. Islam yang mukmin adalah minoriti berbanding dengan Islam pada nama. Dan benda ni saya kira tidak susah sangat kita nak tahu. Kita tengok di bazar Ramadan, kita boleh buat penilaian kan. Ramai kadang wanita tak tutup aurat, kemudian tak semayang apa semua. Tanya agama apa? Islam, tapi semayang tak. Islam tutup aurat pun tidak. Islam masih lagi hidup bercakap tak tentu hala. Islam masih lara, ribu dan sebagainya. Sebab itu Islam tidak sama dengan apa yang kita sebut sebagai mukmin, Muslim dan mukmin. Kalau dilihat ada lagi tinggi muttaqin, muhsin dan sebagainya. Cuma kita nak lihat yang beriman. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Bila sebut beriman ni apa dia? Beriman apa dia? Maka ada beberapa tempat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran menjelaskan sifat orang-orang beriman ni apa dia. Yang pertamanya ialah saya ambil daripada surah Al-Anfal. Sifat orang beriman. Kita ambil ayat ini, kemudian kita nilai. Baik, Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka, dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah, dan mereka juga menunaikan solat, dan mereka memberikan infak, mengeluarkan zakat, dan mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Baik tuan-tuan sekalian, dalam ayat 2, 3, 4 surah Al-Anfal ini Allah Ta'ala dah berikan kepada kita beberapa kriteria. Dengan kriteria ini kita lihat kita ada ke tidak kriteria ini. Yang pertamanya ialah apabila disebut nama Allah ada respon dalam hati kita. Wajilat qulubuhum, mana hati kita bergementar. Hati tak usah tengok orang lain, tengok diri masing-masing. Maknanya bila dengar kalimah Allah, apa hati kita punya respon. Kalau tak ada apa-apa respon, tu tanda tanda ada manusia hatinya mati sebelum tuannya mati. Ramai.
Tuannya tak mati lagi, dia boleh pergi bazar Ramadan, boleh pergi pasar raya sana, pergi situ sini, tapi hatinya terlebih dahulu mati. Kenapa? Bila sebut nama Allah, hati dia tak ada apa-apa respon. Orang yang beriman bila sebut kalimah Allah, ada respon. Bergementar hati dia, rasa rindu kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada setengah orang azan umpamanya, azan kuat-kuat marah, tak usah ada kuat lah, guna speaker dalam sudah lah. Tapi biasa ada komen, ni orang Islam juga, tak tahulah dia rimas ke apa, tak dengar kalimah. Ada setengah orang dia rimas dengan takbir, cakap sikit takbir, cakap sikit takbir. Dia tak boleh dengar kalimah Allah. Dia tak boleh dengar kalimah Allahu Akbar. Sedangkan kita orang beriman, kalimah ni lah yang mesti selalu kita dengar dan kita sebut, dan biar dia meresap masuk dalam hati kita. Dan respon itu, apa respon? Bila dengar azan umpamanya Allahu Akbar, hati kita ada respon ke tak ada? Takut-takut bila azan, hati kita tak ada respon apa. Bunyi je lagu raya, itu ada telinga nak dengar kan? Kita punya responnya hati kita. Maknanya hati kita ada ikatan. Kalau Ramadan nampak raya dengan lagu raya ke Kalau pasar radio umpamanya, pasar radio, bila radio, kadang saya pun selalu juga ada bawa kereta pergi kerja pun semua, biasalah. Takkan nak senyap je dalam kereta. Kita cari juga stesen radio yang boleh menghiburkan kita di kala jam, tengah-tengah jam. Jadi pasal katakanlah boleh jadi tekan stesen yang singgah di 91.5. IKIM, pilihan utama anda. Tengah baca Quran, kadang kita secara tak sedar, kita gerakkan tangan kita untuk tekan channel yang lain. Walaupun boleh jadi waktu tengah azan, boleh jadi waktu tu tengah berzikir. IKIM ni dia ada berzikir, ada baca Quran, ada tazkirah umpamanya. Takut kita pun tukar pergi cari channel lain, nak layan lagu-lagu Mak Saleh ke lagu apa, itu kita bimbang secara tak sedar. Makna hati kita bila bunyi kalimah Allah, tak ada rasa apa. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Kriteria yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambah iman mereka. Ya. Boleh diterjemahkan juga ayat di sini merujuk kepada Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, bertambah iman mereka. Ataupun melihat juga kepada ayat dalam makna umum, tanda-tanda kebesaran Allah, menambahkan yakin mereka, menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mendirikan solat, menunaikan zakat, ini alhamdulillah kita pun lakukan. Cuma tuan-tuan sekalian, dalam kita tunaikan solat, ada kawan dia share satu video di Indonesia, katanya dia sembahyang tarawih express 20 rakaat dalam masa 15 minit. 20 rakaat dalam masa 15 minit. Ada satu tempat, kata dia, yang sembahyang tu ramai 5,000 jemaah, 70% anak muda. 70% anak muda. Nanti saya cuba last kali saya pasang video dia, walaupun tak nampak, tapi tuan-tuan dengar dia punya speeding dia. Speeding dia di last kali. Jadi kita awak semayang nak apa ni? Kita semayang ni kita nak mendekati Allah. Ni semayang begitu. Allah. Habis semayang 20 rakaat 15 minit. Satu saat, maknanya satu rakaat tak ada seminit. Allahu Akbar. Itu yang berlaku. Maknanya semayang, tapi bagaimana sembahyang kita itu. Baik, itu satu. Ayat yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam
Suratul Hujurat, sambungan kepada ayat yang saya baca tadi. Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mereka langsung tidak ada ragu-ragu dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Dan mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta mereka, dengan diri mereka, mereka inilah orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua ini, ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut bila beriman. Beriman bukan sekadar dia beriman, dia sembahyang, melakukan amal soleh saja, tidak. Tetapi kata Allah, dia beriman, dalam masa yang sama dia juga berjuang pada jalan Allah. Beriman juga dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita hari ini bab ibadat beres, bab semayang, bab tadarus, sampai pukul 11 malam, 12 malam beres. Kemudian panggil lagi qiyamul lail pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, mari dah qiyamul lail. Baguslah. Hafiz pula lepas subuh dengan zikirnya, sambut tadarus apa semua. Yang namanya ibadat, kita all out, kita sungguh-sungguh. Tapi bila masuk nama berjuang, bila masuk nama berdakwah, kita kira tak apa, saya main ke belakang-belakang je. Ni saya kira belakang-belakang. Bila nak turun ke medan, nak buat kerja-kerja dakwah, nak turun ke medan, nak buat kerja-kerja jihad, waktu tu kita mengundurkan diri. Kadang berlaku sini, wallahualam lah, yang tempat saya kadang berlaku. Contoh, kadang kita nak buat rush, bila kita masjid dapat report ada rumah ni ada pasangan khalwat apa semua kan. Kadang bila nak turun gitu, setengah orang demo saya kira belakang-belakang je lah. Jadi makna kalau buat ibadat tip-top dia, tapi bila nak buat kerja-kerja Islam, dia tak berapa bersungguh man. Sedangkan Allah sebut dalam ayat ni sifat orang yang beriman bukan sekadar hebat dari segi ibadat dia, hubungan dia dengan Allah, tapi dia juga turun padang berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana inilah sifat juga orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, bila kita lihat kehidupan sahabat-sahabat yang tentunya ditunjukkan contoh sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita soroti sungguh-sungguh kehidupan Nabi dalam tempoh Nabi hidup di Mekah, di Madinah, apakah kita hanya lihat Nabi mengisi kehidupannya dengan ibadat sahaja? Jawab dia tidak. Apatah lagi bila Nabi berada di fatrah Madinah, zaman Madinah, kita lihat bagaimana diisi kehidupan Nabi dengan jihad. Yang namanya kita Ramadan ni, peperangan Badar, perang Ahzab dan beberapa peperangan yang lain yang berlaku dalam bulan Ramadan, dan juga ada yang bulan-bulan yang lain yang berlaku selepas daripada peristiwa hijrah. Bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita bersama dengan para sahabat dan sebagainya, bahawa tuntutan jihad adalah suatu tuntutan yang natijah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita jangan ingat bila kita beriman, kita diingat beres aku baca Quran, apa lagi berzikir, apa lagi puasa, apa lagi umrah tiap-tiap tahun, haji tiap-tiap tahun. Kita pun ingat beres tu. Ada pohon lain kita tak laksanakan dan tak boleh. Kita memahami secara menyeluruh konsep Islam, konsep iman itu, supaya kita benar-benar menterjemahkan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatu al-kafir. Dunia ini adalah
penjara bagi orang-orang yang beriman, dan syurga bagi orang-orang kafir. Para ulama menguraikan, kenapa Nabi sebut begini? Kerana kita orang beriman ini, hidup kita berperaturan, hidup kita terikat dengan akidah Islam, keimanan kepada Allah, dan kita tidak bebas. Kita terikat dengan hukum. Apa sahaja yang kita buat, ada hukum yang mengikat kita. Sama ada namanya wajib, namanya sunat, harus, haram atau makruh. Kita mula celik mata pagi, kita dah ada peraturan. Sunat kita baca doa, wajib sembahyang subuh, contoh. Itu contoh. Kita tak boleh nak bangun, nak buat macam benda-benda yang lain. Ikut pandang kita, nak semaya tak nak semaya, aku punya pasal lah. Tak boleh. Kita sebagai orang Islam, kita terikat. Kita terikat dengan peraturan yang ditentukan oleh Allah. Kemudian kita nak pergi kerja, contoh buka almari nak tengok pakaian, ada hukum menanti kita. Tak boleh ikut pandangku lah nak ambil pakaian mana. Betul, nak ambil pakaian mana silakan, tapi mesti dalam kerangka yang menutup aurat. Kadang hari ini masalah yang berlaku, kita memahami Islam secara juz'i, menyebabkan kepatuhan kita kepada Allah secara juz'i, secara separuh. Secara separuh. Saya dua baru ni bila sukan si. Bila sukan si, antara sukan yang hangat diperbincangkan gimnastik. Tuan-tuan ramai-ramai ni tak tengok belakang, sama macam saya juga tak tengok. Alhamdulillah. Tapi ada yang diperbincangkan agak hangat juga, ialah pemakaian atlet gimnastik. Saya pun sampai hari ni tak nampak lagi idea nak mengislamikan pakaian atlet gimnastik. Gimnastik tahu kan macam mana dia punya gimnastik itu. Jadi sampai hari ni tak nampak lagi, tak kan gimnastik nak pakai jubah, tak pernah siapa. Gimnastik nak pakai baju kurus, tak pernah siapa kan. Sebab bila dia punya pakaian seksi, yang minta maaf nak sebut, walaupun dia nampak aib, tapi kita lagi aib bila dibincang secara terbuka. Bila mana ada atlet gimnas Malaysia itu boleh pingat emas pula tu. Tapi dalam dia punya persembahan dia tu, bila dia buka kaki begitu, sehingga nampak dia punya lurah faraj, dibincang dalam media sosial. Malu kita sebagai orang Islam, atlet beragama Islam. Hak tengok pun orang Islam juga. Akhirnya timbul carangan nak perkenalkan pakaian bagi atlet gimnastik secara Islami. Jadi wallah alam lah ke mana dia punya. Kalau nak buat juga bolehlah buat sama-sama wanita sahaja. Stadium tertutup wanita, lelaki tak boleh masuk. Contoh kan nak buat. Wallah alam kan. Kepada kita, kalau tanya saya, haram tu lah. Ataupun kita kata ambil contoh, ambil contoh. Ada dia panggil bina badan, contoh bina badan. Baik, cuba fikir cara mana nak islamikkan bina badan. Bina badan pakai seluar dalam saja nak islamikkan dia. Kalau sampai ke sudah, saya tak nampak jalan nak islamikkan dia, kecuali maka stop terus kan. Tak tahulah nak bina badan, nak pakai t-shirt apa, nak bina badan kan. Dia pakai seluar dalam, sebab markah dia pada otot-otot tu lah markah dia. Markah dia pada otot-otot tu lah dia punya markah dia, dekat paha dia, dekat bahu dia, dekat perut dia, dekat paha dia. Situlah markah. Jadi kalau nak mengislamikan dia, banyak lagi acara sukan yang lain. Tapi yang saya nak sebut ialah Islam ini dia mengikat kita, ada peraturan dia, tak ada yang bebas. Maka sebab itulah kita kena faham, bila kita orang yang beriman, maka hidup kita berperaturan. Ada boleh, ada tak boleh dalam semua keadaan. Itu kena faham. Tapi kadang setengah orang dia itu jadi masalah. Macam juga saya ada baca satu artikel yang dikongsikan satu forum yang dibuat melibatkan ahli panelnya, artis dan juga seorang ustaz.
Ustaz Zawawi kalau tak silap. Bagaimana ada orang tanya, kata dia, kalaulah pelakon ini berlakon membawa watak, dia bukan muhrim, maknanya dia bukan muhrim, bukan murah. Jadi laki dan perempuan bawa watak ibu dan anak, boleh bersentuhan ke tidak? Dia boleh bersentuhan ke tidak. Jadi pelakon jadi ahli panel, takkan nak kata tak boleh. Dah pelakon ahli panel. Jadi katanya pelakon ni, kata dia, untuk menghidupkan filem itu tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh bersentuhan. Kalau tak boleh sentuh, macam mana nak hidupkan watak ibu dengan anak? Dia kata ahli panel yang mewakili artis. Maka kata Ustaz Zawawi Yusof, kalau tak silap, dia Ustaz Zawawi ada Zawawi Yusof, tak silap. Kata dia tak kira watak ibu tak ibu, haram tetap haram. Itu jelas kan? Kalau boleh berlakon, saya pun nak berlakon juga gitu. Takut bila duduk berlakon, malaikat pun berlepas diri kan. Ni berlakon je. Daripada berlakon ibu anak, baik berlakon laki bini lagi, seronok lagi kan. Kalau dah terlepas, jawab dia tak kira. Dalam filem ke, dalam sukan ke, haram tetap haram. Sebab kita orang Islam yang beriman, kita terikat dengan hukum. Memang kita terikat dengan hukum. Imam dia wajib, ataupun dia haram, ataupun dia sunat, ataupun dia makruh, ataupun dia harus. Itu sifat kehidupan orang beriman, kehidupan yang diikat dengan hukum. Apa sahaja yang kita buat, hukum mengikat kita. Tidak kata kita bebas ikut pandang kita nak buat apa tak, kita diikat oleh hukum. Ini sifat orang-orang yang beriman. Boleh jadi memang kita tak bebas, tak apa, kita tak bebas. Sebab kita duduk dunia ni tak lama. Macam kita kata nak minum arak tak boleh, ada peraturan dia. Orang lelaki nak pakai sutra tak boleh, nak pakai emas. Dah kaya aku, ikut pandang aku lah, aku kaya, harta tak adalah banyak mana, gaji sebulan 50,000 je. Dia tak kira mu gaji sejuta sebulan pun tak boleh pakai emas juga. Hukumnya haram. Itu keadaan. Maknanya kita hidup dalam keadaan diikat dengan hukum. Maka itu kehidupan orang yang beriman, di samping dia benar-benar menterjemahkan apa yang Allah Ta'ala sebut dari sudut hatinya hidup. Bila mendengar kalimah Allah, hati dia rasa bergementar. Bila dengar kalimah Allah, dia terpanggil untuk mematuhi, menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih besar melainkan seruan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan yang paling besar, yang paling sempurna adalah seruan Allahu Akbar, seruan yang kita dengar dalam kalimah azan dan sebagainya. Jadi ini teruskan dengan beberapa kriteria ataupun beberapa ciri-ciri yang dikemukakan oleh Allah, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh nilai diri kita tara mana duduknya kita ini. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kita cuba memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang beriman kepada Allah, yang disebut dalam ayat ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan kita minta jauh, takut nanti kita di hari akhirat kita rasa kita beriman, tapi kita dibalas semula, kamu tak beriman, kamu baru Islam. Kita minta kalau boleh biar kita punya amalan kita, kerja buat kita ada nilai di sisi Allah, dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah kurang daripada saya. Sebelum saya akhiri, seperti yang disebut oleh Musli tadi, saya pun kebetulan ada bawa juga kupon untuk mau sumbangan, tapi tak ambil kupon pun tak apa. Kami di programnya untuk majlis iftar amal perdana, tetapi kita juga buat kutipan untuk program-program dakwah dan kebajikan yang kita banyak sasarkan kepada anak-anak muda, dakwah kepada anak-anak muda, dan juga program-program kebajikan
kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi sumbangan daripada tuan-tuan kita perlukan kami di Gombak, kita bergerak atas nama Syabab Care. Syabab Care, Syabab ni anak muda, Care ni prihatin. Kita banyak bergerak atas NGO ini, jadi sangat-sangat kita perlukanlah dana untuk bantu kerja-kerja dakwah dan kebajikan kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon keredaanmu ya Allah, dan kami memohon syurgamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung daripada kemurkaanmu ya Allah, dan kami juga berlindung daripada api neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.